Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada pelajar-pelajar 2SK. Okey, untuk minggu ni kita punya PDPR ataupun pembelajaran kita pada minggu ni saya buat secara rakaman. Jadi awak boleh lihat, nanti saya akan bagi link. Okey, kemudian nanti saya akan sediakan beberapa soalan di dalam Google Form sebagai bukti kehadiran awak melihat video saya dan mendengar saya punya penerangan mengenai tajuk pada minggu ini. Okey, kalau awak tengok tajuk di depan ni, unit 2 pemakanan. Unit 2 pemakanan KSSM PJPK tingkatan 2. Okey, sebut pasal makanan, semua orang akan suka makan. Suka sangat makan. Saya suka makan, awak suka makan. Jadi makanan ni penting untuk kita sebagai tenaga nak kita melakukan aktiviti seharian. Setiap hari kita perlukan tenaga, jadi kita perlu makan. Jadi bila kita makan, kita perlu ada orang cakap pemilihan, selection. Bukan main makannya, kita perlu ada pemilihan, selection dari segi keselamatan dia, dari segi kualiti makanan dia, lepas tu dari segi keseimbangan makanan dia sesuai atau tidak kita punya badan ataupun sesuai atau tidak kita punya anggota-anggota badan kita ataupun organ di dalam kita boleh terima ke tak. Jadi kita kena tengok ataupun kita kena lihat kualiti ataupun keselamatan tentang makanan. Okey, slide saya dah tunjukkan, jadi awak pun boleh rujuk juga muka surat 152 dalam buku teks lah. Okey, yang pertama, slide yang pertama, kita akan bincangkan atau saya akan bagi penerangan mengenai pemakanan sihat, proses pengambilan makanan yang berkualiti untuk mengekalkan kesihatan dan mengelakkan daripada sebarang penyakit. Ya. Kalau awak dapat makanan yang berkualiti, awak akan dapat mengekalkan kesihatan. Contohlah, hari-hari awak makannya benda-benda manis, adakah dia boleh mengekalkan kesihatan yang baik? Tidak. Mungkin dia akan mendatangkan kesihatan yang buruk. Mungkin awak akan dapat kencing manis. Contoh kat situ. Okey, makanan yang sihat ialah makanan yang berkualiti, seimbang, selamat, bersih dan segar untuk dimakan. Itu adalah orang cakap kata kunci yang penting apabila kita nak ambil sesuatu makanan. Awak kena melihat dari segi kualiti dia, dari segi seimbangnya, selamat, bersih dan segar untuk dimakan. Bukan sesuka hati awak nak makan. Jadi kalau awak sesuka hati awak makan, awak akan datangnya penyakit ataupun datang kesihatan yang lebih buruk. Okay, faham setakat ni? Okey. Seterusnya adalah keselamatan makanan dan kualiti makanan, di mana makanan yang bersih dan bebas daripada bahan yang boleh mengancam kesihatan seperti kuman dan racun. Makanan yang selamat boleh mengelakkan kita daripada mengalami gejala keracunan makanan akibat daripada makanan yang tercemar dengan bakteria. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah menetapkan 5 proses dalam mengendali makanan bagi memastikan makanan selamat, merangkumi makanan yang belum atau sudah dimasak. Okey, apabila makanan kita tercemar dengan bakteria, bila tercemar dengan bakteria, awak akan mendapat keracunan makanan. Maknanya makanan tersebut tidak sesuai ataupun tidak boleh diambil lagi. Contohlah, kadang-kadang kan kita dekat rumah, kita tak tutup dengan tudung saji makanan, lepas tu lalat hinggap. Bila lalat hinggap, dia orang bertelur dekat makanan tersebut, kita pun makan. Confirm 100% awak akan dapat keracunan makanan. Berak-berak, muntah-muntah, mungkin ada loya, sakit perut ataupun sakit kepala, macam-macam. Itu adalah makanan yang telah orang cakap dicemar oleh bakteria. Jadi memang tak boleh ambil makanan tersebut. Right. Dan satu lagi makanan-makanan yang dengan biasanya sayur-sayuran awak kena pastikan. Kalau ada sayur-sayuran yang jenis kalau awak tengok pergi pasar, sayur-sayur tu elok je kan, tak ditebuk serangga, maknanya sayur tu lebih racunnya.
Jadi boleh kita beli, tapi balik rumah kita perlu cuci sebaik yang mungkin untuk kita bebaskan racun daripada sayur-sayuran tersebut. Okey. Seterusnya, ini adalah 5 proses yang telah dikeluarkan oleh KKM, iaitu pengendalian makanan. Proses pengendalian makanan. Yang pertama, awak kena tengok memilih, kemudian menyimpan, menyedia, memasak dan akhir sekali menghidang lah. Lepas tu, last sekali lepas menghidang, menyuap. Okey, masuk ke dalam mulut awak. Okey, kualiti makanan. Makanan yang mampu memberi kesan yang baik kepada pengguna seperti makanan yang segar, bersih dan memberi nutrien yang berkhasiat. Dan pengambilan makan yang berkualiti akan memastikan kita mendapat nutrien yang diperlukan oleh tubuh badan. Okey, nampak ni nutrien fat. Setiap makanan yang awak beli di bungkusan yang luar tu, dia akan tulis nutrien fat. Dia akan tunjuk kalori dia berapa, total fat dia berapa, kolesterol, sodium, ada yang magnesium, ada yang protein, ada yang dia letak kat situ karbohidrat, sugar. Dia akan senaraikan nutrien fat tu mengikut kandungan makanan yang awak beli tu. Cuma kecuali awak beli nasi goreng kampung kat kedai tu, tak adalah label tu. Biasanya makanan yang di packaging yang cantik-cantik macam roti, awak boleh tengok dekat belakang tu. Sebab apa? Sebab benda ni penting. Lagi-lagi orang yang mengamalkan diet yang sihat, dia akan melihat makanan ni kalori dia berapa. Contohnya sekali dia makan 377 kalori. Jadi dia dah boleh anggarkan pada hari itu dia perlu membakar mungkin 400 kalori ke 500 kalori. Sebab apa? Bila dia dah makan dia kena bakar. Jangan dia simpan. Simpan dia akan menjadi lemak dalam badan awak dan dia akan menjadi penyakit lah yang akan datang, lebih kronik. Mungkin penyakit sebelum ni saya pernah ajar kan, penyakit kardiovaskular, respiratory, iaitu penyakit yang boleh menjejaskan ataupun memberi kesan daripada makanan yang tidak seimbang. Okey. Seterusnya adalah kualiti makanan juga. Pengusaha harus memainkan peranan masing-masing bagi menjamin kualiti makanan. Dan sebagai pengguna, kita seharusnya mengetahui dan bijak memilih makanan yang berkualiti. Dan pihak pengeluar, penghilang dan penyedia makanan pula perlu mematuhi standard kualiti makanan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Jadi makanan-makanan ni dia perlu ada saringan ataupun mendapat kelulusan daripada teknologi makanan, penyelidikan makanan dan Menteri Kesihatan. Sebab apa? Bahawasanya kalau dia dapat kelulusan ketiga pihak tu, maka makanan tersebut selamat untuk dimakan dan dijual dan dipasarkan di luar. Jadi bukan sesuka hati untuk kalau kita buat makanan ataupun kita jual pada orang, bukan sesuka hati untuk kita boleh lakukan seperti itu. Sebab apa? Sebab contohlah awak buat makanan kan, contohnya makanan. Awak pun cakap dalam pasaran awak, cakap okey makanan ni boleh bertahan selama seminggu. Okey. Tapi sedangkan makanan tu awak tak buat eksperimen pun, awak tak tahu makanan dia dia boleh bertahan macam mana. Okey, contohnya bahan-bahan ni boleh bertahan, expired date dia bila. Bila tiba-tiba orang tu pun simpan seminggu, 2 minggu baru makan, sakit perut. Mungkin ada harapan orang tu boleh saman awak. Sebab apa? Sebab awak tak ada kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan penyelidikan makanan. Itu yang bahaya kalau kita nak jual sesuatu makanan. Kecuali makanan yang on the spot. Kalau awak jual, contohnya orang jual, orang tu makan, okey. Dan satu lagi makanan yang bila dimasak pagi, lepas tu sampailah petang sampai malam pun makanan yang sama. Itu pun akan menjejaskan kualiti makanan lah kat situ. Mungkin kualiti makanan dari segi orang cakap kesegaran makanan tu tak ada. Sebab awak bayangkan dia dah masak pukul 6 pagi. Lepas tu awak beli 6 petang. Berapa jam kat situ? Dah hampir 12 jam. Lebih daripada 12 jam awak beli makanan tu. Okey, faham Dia akan menjejaskan kualiti lah dan dia memberi kesan kepada kesihatan awak sendiri.
Okey, seterusnya memilih makanan atau minuman yang selamat, melihat keadaan luar bungkusan. Okey, tempat penyimpanan yang sesuai, gunakan deria, baca tarikh luput. Itu adalah orang cakap prosedur di mana awak nak melihat ataupun awak nak beli makanan ataupun minuman yang di pasar raya. Contohlah awak beli makanan biskut. First awak kena tengok bungkusan dia. Tiba-tiba bungkusan ujung kena gigit dengan tikus. Jangan makan, jangan beli. Itu dah dicemar oleh bakteria. First awak tengok dulu bungkusan. Elok tak? Packaging dia elok tak? Kemudian tempat penyimpanan yang sesuai. Tengok disimpan kat mana? Kat bawah ke, kat atas ke. Simpanan dia tersusun cantik. Okey, try guna deria. Mungkin ada sesuatu bau di mana bau yang tidak senang mengenai biskut tu. Kemudian last sekali baca tarikh luput dia. Contohnya tarikh luput dia 2022. Boleh makan lagi. Awak jangan bantai, tarikh luput dia esok, boleh lagi beli sempat ni. Lepas tu tak habis, esok awak makan lagi. Jadi masalah nanti. Dia akan menjejaskanlah kesihatan awak yang lebih, orang cakap yang lebih teruk nanti. Okey, seterusnya adalah melihat keadaan luar bungkusan yang tadi saya terangkan. Tengok yang telah koyak. Maknanya elak membeli makanan dan minuman yang telah koyak, kembung, bocor, retak, pecah, kemek, karat ataupun nutup terbuka dan bungkusan yang telah berubah warna. Biasanya kalau kita nak melihat benda-benda macam ni, biasanya kalau awak beli yang bertin. Kalau tin kemek tu, dia akan mendatangkan masalah lah. Sebab dia mungkin dah menjejaskan makanan yang dekat dalam tu. Kita tak tahu. Jadi awak kena tengok makanan tin yang cantik je. Jadi awak ambil. Lepas tu kemudian awak tengok packaging dia. Lepas tu kalau mengamalkan diet sihat, awak tengok apa nutrient fat dia. Kemudian awak boleh last sekali awak melihat tarikh luput. Okey, faham setakat ni? Itu adalah cara memilih barang yang dibungkus di pasar raya. Jadi kita sebagai pengguna yang bijak, kita perlu melihatlah benda-benda macam tu. Sebab kita perlu menjaga kesihatan kita juga. Bukan main bantai je makan. Jadi dia akan mendatangkan kesihatan yang buruk kalau kita bantai je makan. Okey, seterusnya. Tempat penyimpanan yang sesuai, mengelakkan penyimpanan makanan atau minuman di tempat yang panas atau terdedah kepada cahaya atau persekitaran. Biasanya makanan-makanan yang melibatkan tenusu, susu, margarin, mentega, kemudian kalsium, yogurt, tu semua bagai, dia perlu duduk, orang cakap, ditempatkan di kawasan yang suhu yang sesuai, iaitu suhu yang sejuk. Sebab dia kalau dipanas, dia akan rosak lah. Bakteria akan aktif. Macam tu. Sebab dia memang sesuai untuk suhu yang sejuk. Jadi contoh awak beli yogurt, awak simpan dalam bilik kan. Seminggu baru makan lah. Lupa awak cakap boleh makan ni, tadi luput, tak habis lagi. Tapi tak sesuai. Sebab apa? Tempat penyimpanan ni tak sesuai. Dia kena simpan dalam peti sejuk. Ataupun freeze. Okey. Seterusnya adalah gunakan deria. Lihat bau dan rasa semasa memilih makanan atau minuman. Itu biasanya kalau bungkusan yang diawetkan tu mungkin tak ada masalah ni. Tapi kalau yang jenis, kalau kita beli cedok ataupun beli yang makanan-makanan, contohnya kita tahu dia masak daripada pagi, lepas tu kita beli petang, kita gunakan deria yang kita ada, deria bau, kemudian awak try bau sedikit lah. Kalau rasa bau tak enak, jangan beli. Kalau rasa okey, selamat, awak beli. Okey, faham setakat tu? Itulah gunakan deria yang ada untuk kita. Okey, baca tarikh, jangan membeli makanan yang telah tamat tarikh luput. Biasanya susu lah. Kalau awak beli susu segar, dia akan tarikh luput dia tak lama. Dalam lebih kurang 5 hari, kurang seminggu. Kemudian kalau lagi-lagi roti pun sama juga. 4 hari gitu dah tak boleh. Nanti roti tu akan berkulat. Jadi tarikh luput tu dia sebagai panduan yang mudah untuk awak membuat pemilihan untuk membeli suatu makanan. Sebab apa? Bilanya ada tarikh luput ni, maknanya dia telah lulus diuji ataupun dibenarkan oleh Kementerian Bahagian Penyelidikan Makanan. Jadi kita yakin untuk kita beli. Jadi kalau yang makanan yang tak ada tarikh luput, bahayalah untuk awak. Kita pun tak tahu.
Biasanya kalau nasi campur tu memanglah tak ada tarik luput. Kalau awak beli ni awak dah tahu dah. Lepas 4 jam mesti basinya. Jadi makanan-makanan yang dalam bungkusan. Saya fokuskan makanan-makanan yang dalam bungkusan. Awak kena melihat tarikh luput. Okay alright. Seterusnya adalah cara penyimpanan makanan yang sihat. Di mana makanan yang sihat ni perlu disimpan di dalam peti sejuk, suhu yang sejuk. Kemudian tidak boleh makanan mentah diletakkan dibiar di atas lantai ataupun terdedah dengan pengendaraan suhu bilik. Kemudian makanan yang dimasak tidak terdedah melebihi 4 jam. Dan menyimpan makanan dan minuman pada suhu di bawah 4 darjah Celsius jika telah dibuka. Itu adalah prosedur dia lah. Jadi awak kena ikut. Kalau awak ikut prosedur ni, awak memilih makanan kualiti, makanan seimbang, makanan yang sihat, insya-Allah dia takkan memberi kesan yang buruk kepada kesihatan diri awak. Okey. Tamat sudah kita punya unit 2 makanan. Okey, sebelum tu saya minta maaf kita tak boleh buat secara live sebab ada urusan tertentu. Saya minta agar didoakanlah semuanya selamat, awak pun dilindungi, jauhi daripada wabak-wabak penyakit. Kita sama-sama untuk jaga kita lah, untuk lindungi kesihatan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.